Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berniat iktikaf boleh niat iktikaf. Kita syukur pada Allah kerana sama-sama dapat dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan alhamdulillah pada malam ni sama-sama dapat kita teruskan lagi pengajian hadis daripada kitab hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung hadis yang ke-5 insya-Allah. Kita akan masuk hadis yang ke-5. Tajuknya adalah amalan yang tertolak. Amalan yang tertolak. Muka surat yang ke-71. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhuma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Artinya diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini suatu perkara yang tiada daripada agama, maka ia ditolak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada sambungannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah pada muka surat yang sebelah. Dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Artinya sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tiada atasnya urusan kami, maka ia ditolak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang ringkas, tetapi disebutkan oleh para ulama bahawa hadis ini merupakan di antara hadis yang menceritakan tentang kaedah di dalam agama kita.
ya, kaedah penting di dalam agama kita. Ada banyak pengajaran yang saya cuba ringkaskan insya-Allah. Walau bagaimanapun saya bacakan apa yang disebutkan di dalam huraian. Ahli bahasa Arab menyatakan perkataan ar-radd di sini bermaksud al-mardud, yang ditolak. Maknanya ia adalah perkara batil yang tidak diiktiraf. Asy-Syaikh Muhyiddin rahimahullahu taala. Baik. Bila disebutkan Muhyiddin, ia merupakan gelaran kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya. Jadi setiap kali disebutkan Asy-Syaikh Al-Muhyiddin, maka ia merujuk kepada Al-Imam An-Nawawi. Beliau berkata, hadis ini ialah salah satu kaedah terpenting daripada kaedah-kaedah Islam. Ia merupakan antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jawami'. Jawami' bererti iaitu ucapan yang ringkas tetapi padat. Hadis ini secara jelas menolak semua bid'ah dan perkara yang direka-reka, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka saya imbas kembali ketika mana kita mempelajari hadis yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat, dan niat itu mestilah ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap sesuatu itu, setiap orang akan dapat apa yang dia niatkan. Baik. Di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyimpulkan tentang dua perkara. Ya. Tentang dua perkara, iaitu dalam setiap amalan yang kita lakukan mestilah bersandar kepada dua perkara. Kita kena ada dua perkara. Yang pertama, amalan kita kena ikhlas, dan yang kedua, amalan kita kena benar, kena betul, caranya mesti tepat, ya. Jadi itulah yang membuatkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan bahawa amalan manusia itu, amalan-amalan kita ni boleh jadi terbahagi kepada 4 jenis, ya. Pertama, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada orang dia melakukan satu ibadah, ibadahnya ikhlas kerana Allah, kemudian cara dia lakukan ibadah itu benar, mengikut cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia diterima. Ada lagi baki 3. Disebutkan oleh para ulama, hanya yang pertama diterima. Manakala yang kedua, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ada seorang dia melakukan ibadah ikhlas, niatnya baik, tapi caranya salah, caranya tidak benar. Walaupun dia ikhlas, amalannya tertolak. Yang ketiga, ada orang melakukan satu amalan tepat, benar dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hatinya tidak ikhlas, bukan kerana Allah, itu juga tertolak. Dan yang terakhir, amalannya tidak benar, cara amalan dia salah, dan niat juga tidak ikhlas, ini lagilah tertolak. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini nak menerangkan kepada kita, bila ada satu amalan, satu ibadah dilakukan tetapi caranya tidak benar, maka ia tertolak. Di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengingatkan kepada kita bagaimana nak dapatkan yang benar. Ya, ikhlas dia adalah amalan hati. Ya, di mana kita didik, kita latih hati kita, ini kerana Allah, ini kerana Allah, ini bukan kerana manusia, ini bukan kerana pujian, ini bukan kerana habuan, bukan untuk apa-apa. Ini bukan untuk pujian manusia, bukan untuk siapa-siapa, ini kerana Allah, ini kerana Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, di situlah letaknya ikhlas, di mana kita melakukannya hanya kerana Allah. Tetapi bila mana kita nak dapatkan yang benar, nak dapatkan yang tepat,
maka kata para ulama, disitulah pentingnya ilmu, disitulah pentingnya kita belajar. Di mana setiap kali kita belajar, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pasti kita akan bertambah ilmu. Sekalipun ilmu yang kita dengar itu berulang-ulang kali, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan barakah pada ilmu tersebut sehingga ilmu itu dapat dilaksanakan, boleh diamalkan, ya. Jadi kadang-kadang tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, tidak mustahil ada banyak hadis, ada banyak amalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dah belajar, yang kita dah dengar, tapi bukan semua kita lakukannya. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita dengar lagi dan lagi dan lagi, dan kita harapkan barakah daripada Allah, maka kita dapat melaksanakannya dalam keadaan hati kita ikhlas dan caranya betul. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita katakan dua perkara tadi, dalam ibadah kita kena ada ikhlas dan kena ada benar. Kata para ulama, ukuran ikhlas bagaimana? Bila mana kita lakukannya kerana Allah, itu ikhlas. Okey, dapat satu bahagian. Syarat yang kedua, amalan kita untuk diterima, apa dia? Benar. Bila kita boleh dapat amalan itu benar? Amalan itu dikira benar apabila dilakukan mengikut cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kesimpulan secara menyeluruh daripada hadis ni. Kira-kira poin yang penting, apa yang dimaksudkan adalah bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa lakukan satu amalan sedangkan amalan itu bukan daripada cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia tertolak. Jadi kita tak nak ibadah kita tertolak. Kita nak amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu datangkan bersama-sama dengan ibadah kita niat yang ikhlas dan cara yang benar. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita perasan dalam hadis ni didatangkan dua. Pada hadis yang pertama disebutkan man ahdatha. Man ahdatha bererti siapa yang mereka, siapa yang mencipta satu amalan yang baru, satu ibadah yang baru. Manakala hadis yang kedua pula, barang siapa yang beramal, man amila. Jadi dekat sini ada dua golongan lah. Satu yang mencipta amalan itu, amalan yang baru. Satu lagi orang yang mengamalkan amalan yang baru. Kerana boleh jadi saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada amalan yang baru tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diajar oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, tidak diajar. Ya. Tetapi dia mengamalkannya kerana katanya ada orang ajar, ada orang yang suruh, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan bila mana amalan itu tidak bertepatan dengan syariat, maka ia tertolak. Sebab itu didatangkan dengan hadis yang kedua. Hadis yang pertama tentang orang yang mencipta amalan yang baru, manakala hadis yang kedua untuk orang yang mengamalkan amalan yang baru. Baik. Hikmah didatangkan dua riwayat. Dalam riwayat yang kedua terdapat tambahan, iaitu riwayat ini menolak dakwaan sebahagian golongan yang melakukan bid'ah perkara yang terdahulu. Apabila diberikan hujah kepadanya berdasarkan riwayat yang pertama, golongan ini berkata, saya tidak mereka-reka perkara yang baharu sedikit pun, saya ikut saja. Jadi kesimpulannya, sama ada yang menciptanya ataupun yang mengikutnya, maka kedua-dua tersebut ditolak. Maka diberikan hujah kepada mereka dengan riwayat yang kedua, yang secara jelas menolak semua perkara baharu, sama ada perkara yang direka oleh pembuatnya atau perkara itu telah wujud sebelumnya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak sebutkan ataupun berikan gambaran kepada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah supaya kita mudah faham, ya, supaya kita jelas.
ada ke amalan yang bercanggah dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menyebabkan ia tertolak walaupun niatnya betul. Jadi disebutkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam urusan ibadat sekalipun daripada bab wudu, bab mandi wajib, bab salat, ya, dan sebagainya, semua yang dilakukan itu mestilah bertepatan dengan cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana wudu itu bermula dengan niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, ya, kemudian menyapu air di kepala, kemudian membasuh kedua kaki, kemudian ada tertib. Sekiranya dilakukan dengan tiada tertib, ya, dia angkat wudu kemudian dia basuh kaki dulu, ya, niatnya nak angkat wudu tapi caranya tak betul, ya, caranya salah. Dia angkat wudu dengan basuh kaki dahulu. Ini contoh saja. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah boleh membayangkan amalan yang lain lah, ya. Saya berikan contoh saja. Kemudian barulah dia basuh tangan, baru dia basuh muka, ya. Kemudian dia kata dia berwudu. Maka oleh kerana amalan itu salah caranya, maka ia tertolak, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, perkara yang benar-benar pernah terjadi. Apa dia? Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu keluarga. Mereka bila sampai pada hari raya Aidil Adha, pada 10 Zulhijjah, hari raya korban, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa hari raya korban, hari raya Aidil Adha adalah hari makan dan minum. Hari untuk makan dan minum, ya. Lalu apa yang dia buat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dengan niat yang baik, ya, dengan niat yang baik, dia telah menyembelih haiwan korbannya sebelum solat hari raya Aidil Adha. Dan perkara ni benar-benar terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan perkara yang asing. Dia telah sembelih haiwan korbannya sebelum solat hari raya Aidil Adha, kemudian memasaknya, kemudian memakannya dan mengagihkan kepada keluarga dan jiran-jirannya sebelum solat sunat hari raya Aidil Adha. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian didatangi, ya. Kita kena tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, niat dia baik, ya. Dia nak sembelih haiwan korban, dia nak agihkan dagingnya, dia nak bagi orang makan. Niatnya baik. Tetapi apabila khabar itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa haiwan yang dia korbankan itu, yang dia sembelih itu tidak dikira sebagai ibadah korban, tidak dikira sebagai ibadah korban, tetapi dia adalah sembelihan biasa sahaja. Jadi itu adalah satu gambaran tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, niat yang baik, ya. Cara pun betul, cuma waktu yang salah, maka itu juga membuatkan amalan tersebut tertolak. Dalam satu keadaan yang lain tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didapati ada seseorang yang dia nak banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak banyak beribadah kepada Allah, lalu apa dia lakukan? Selepas selesai solat fardu asar, lalu dia memperbanyakkan solat-solat sunat. Lalu dia melakukan solat-solat sunat selepas solat fardu asar. Sedangkan perkara tersebut ditegah, ya. Tidak ada solat sunat selepas solat fardu asar. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada seorang hamba Allah yang menegurnya. Tak boleh buat, jangan, ya, jangan kamu buat. Lalu orang ni berkata, janganlah kamu halang saya daripada dirikan solat. Kamu jangan halang saya nak solat kepada Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hamba Allah ini menjawab, saya tidak larang kamu solat, tapi saya halang kamu cara kamu solat, iaitu waktu kamu solat itu tidak betul. Sekarang ni pun kamu melakukannya, maka ia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kerana caranya salah. Maka daripada situlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat pelajari tentang kepentingan
kita memastikan amalan-amalan kita ada dua cara, dua perkara tersebut. Pertama, mesti ikhlas. Ikhlas tu wajib, ya. Yang kedua, amalan kita mesti betul, caranya betul, waktunya betul, rukun-rukunnya betul, barulah ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya sebutkan dalam muka surat yang ke-73 yang pada bahagian aku katakan, sesungguhnya ulama berpendirian bahawa perkara-perkara yang direka-reka dalam amalan ini telah direka oleh golongan yang jahil lagi bodoh, sedangkan ia tiada hubungan kait langsung dengan syariat Islam. Maka sewajarnya dalil ini digunakan untuk menangkisnya dan dihujahkan kepada pembuat bid'ah dengan hadis sahih lagi jelas ini, ya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Attar rahimahullahu ta'ala, demikian juga pembaharuan dalam ibadah, antaranya seperti salat gharaib. Ada nota kaki lah, salat gharaib. Al-Imam An-Nawawi dalam nota kaki menyebutkan solat yang dikenali sebagai solat gharaib iaitu solat 12 rakaat yang dilakukan di antara waktu maghrib dengan isya pada Jumaat pertama dalam bulan Rajab, dan solat malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Kedua-dua solat ini adalah bid'ah dan mungkar lagi keji, ya. Saya sambung semula. Antaranya seperti solat gharaib, solat malam nisfu Sya'ban, membaca surah Al-An'am dalam satu rakaat pada malam ke-27 Ramadan, dan menipu masyarakat awam bahawa surah ini diturunkan sekaligus pada malam tersebut. Tergolong dalam perkara direka-reka juga adalah menambah-nambah dalam iqamah dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ringkas saja, saya bacakan pengajaran hadis, ya. Islam merupakan satu agama yang lengkap dan sempurna. Ia meliputi seluruh kehidupan manusia. Oleh itu, seluruh urusan kehidupan manusia wajib berada di bawah naungan hukum syariat Islam. Sama ada dalam urusan ibadah, urusan manusia dengan Allah, atau muamalah, urusan sesama manusia. Dari sini, sesiapa yang mendatangkan atau mencipta sebarang bentuk ibadah sedangkan syariat Islam tidak menyuruh melakukan perkara demikian, maka seseorang itu telah mencipta perkara baharu atau bid'ah. Perkara itu ditolak secara total oleh syariat Islam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu pentingnya kita menghadiri majlis-majlis ilmu, ya. Kita mendapat ilmu yang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan oleh para ulama, ya. Para ulama jelaskan ini boleh, ini tidak boleh. Maka penting sekali untuk kita mempelajari ilmu-ilmu berkaitan syariat Allah. Yang kedua, orang mukmin dituntut oleh Islam agar mengikuti syariat Islam, bukannya mereka-reka dan mengada-adakan syariat yang baharu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang saya pernah kongsikan sebelum ni, bahawa dalam kitab-kitab hadis ada banyak sangat amalan-amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagai contoh, kalau kita ambil kitab Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang ibadah-ibadah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun tidak mampu untuk kita mengamalkan semuanya sekali. Ada satu lagi kitab, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, nama-nama kitab yang harus kita tahulah, ya, sebagaimana yang pernah diajarnya. Saya pun yakin bahawa tuan guru kita sahibul fadilah Datuk Ustaz Abdul Rahim, ya, pernah mengajar kitab Riyadhus Salihin, dan satu lagi kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar adalah himpunan hadis-hadis yang menyebutkan tentang zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang pelbagai doa, ya. Dan doa-doa, zikir-zikir yang ada pun, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mungkin tidak habis kita mempelajarinya, membacanya. Maka disebabkan itu pentingnya kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar setiap amalan yang kita lakukan itu adalah amalan yang genuine, amalan yang original,
yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap kali kita beramal dengan amalan yang genuine, amalan yang original datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya pertama, banyak amalan yang didatangkan bersama dengan fadail, dengan kelebihan. Jadi bila kita lakukan, kita seronok, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Sebagai contohlah kan, bila dianjurkan kepada kita untuk baca Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu pahala, satu hasanah, satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu digandakan 10 kali ganda. Masya Allah, kita yakin ini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh kita baca Al-Quran, ya. Jadi bila mana kita tahu ini direct daripada Rasulullah, kita tahu Rasulullah yang anjurkan kita baca Al-Quran, pahalanya disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kita semangat, kita ikhlas melakukannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Abu Abdurrahman As-Sulami, dia kata apa? Disebabkan hadis itu, gara-gara hadis itu, aku duduk di situ selama 40 tahun. Maksudnya ditunjuk tempat dia mengajar Al-Quran, tempat yang dia mengajar Al-Quran, dia berada di situ, ya. Bukanlah maksudnya 40 tahun dia tak bergerak-gerak, ya. Maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia menghabiskan hayatnya membaca Al-Quran dan mengajar Al-Quran selama 40 tahun gara-gara hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia nak jadi yang terbaik di sisi Allah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita akan berkobar-kobar, kita akan semangat, kita akan yakin melakukan satu-satu amalan bila mana ia datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi banyak sekali amalan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Kita datang ke rumah Allah, kita salat secara berjemaah, kita berzikir selepas salat, kan, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selepas salat fardu, maka di antara dirinya dengan syurga tidak ada halangan. Bagaimana? Diri kita dengan syurga Allah tidak ada halangan, kecuali kata baginda sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penghalangnya adalah al-maut, kematian. Hanya mati yang menghalang dia, kerana selagi mana dia masih hidup di dunia ini, dia tidak akan dapat merasai syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah kematiannya, maka tiada lagi halangan. Masya Allah. Jadi kita baca ayatul kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang selepas salat fardu dia bertasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, jumlahnya 99. Lalu digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dengar hadis, yakin daripada Rasulullah, ada ganjarannya, kita laksanakannya, kita pun buat. Maka di situ ada cara yang benar dan niat yang ikhlas, memadai dengan ganjaran daripada Allah, tidak lagi perlu kepada pujian manusia, habuan dunia, tak perlu lagi. Kerana apa? Kerana ada ganjaran yang lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, hadis ini menegaskan bahawa punca berkembangnya perkara-perkara bid'ah adalah disebabkan kejahilan terhadap dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi sumber syariat Islam, ya. Jadi keyword dia adalah kejahilan, kerana tak tahu, ya. Jadi obat kepada tidak tahu, obat kepada kejahilan adalah menuntut ilmu. Bila kita belajar, insya-Allah kita tahu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat mudah. Bukanlah saya menganjurkan, ya, semua ibadah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kena hafal dalilnya, kena tahu, tidak. Tetapi bila mana kita tahu,
maka kita yakin melakukannya. Contoh tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang datang alhamdulillah malam ni, datang untuk berjemaah, datang solat berjemaah, datang majlis ilmu, ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau orang tanya kenapa, ya, ya, mungkin boleh saja kita kata saya nak solat jemaah saja. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap langkah daripada rumah kita menuju ke masjid, menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala dikira pahala. Setiap langkah Allah bagi keampunan dosa, dan setiap langkah Allah tinggikan darajat kita. Bukankah itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita yakin dan yes, saya mesti buat. Saya buat kerana ada ganjarannya di sisi Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada orang kata bila mana kita terlampau mengerjar ganjaran, contohnya saya nak pahala ni, saya nak pahala ni, dan yang sahih lah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cukup sekadar kita katakan begini, bukanlah kita sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala nak mengejar ganjarannya, tetapi di sebalik ganjaran besar yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi pada kita, di situ ada kecintaan Allah terhadap amalan tu. Allah suka, ya. Bila Allah suka kita buat amalan itu, contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrah kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Allah suka amalan umrah, Allah suka amalan haji. Kita bersusah payah dalam ibadah haji, tapi Allah suka kerana kita lakukannya kerana Allah. Kita bersesak-sesak, kita bertolak-tolak yang payah, kita jalan jauh, kita berpeluh-peluh dan sebagainya kerana Allah. Allah suka kerana kita bersusah payah demi Allah, dan Allah suka amalan tu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis itu, daripada satu umrah kepada umrah berikutnya adalah kafarah, Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu. Sedangkan haji yang mabrur tak ada balasan yang setimpal dengannya kecuali jannah. Kalaupun tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita lakukannya kerana kita inginkan syurga, kenapa? Kerana Allah suka amalan tu. Kita lakukan amalan itu kerana Allah suka. Bila Allah Subhanahu wa taala suka, terserah pada Allah. Terserah pada Allah bagaimana ganjaran yang Allah ingin berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya bila mana kita belajar, maka kita yakin dan kita melakukannya. Kemudian yang terakhir, umat Islam sepakat bahawa bid'ah ialah perkara yang merosakkan agama. Namun umat Islam harus berhati-hati, hati-hati dalam mengaplikasikan tuduhan bid'ah terhadap sesuatu perkara. Ketelitian dan kefakihan dalam sesuatu isu diperlukan agar tuduhan bid'ah tidak digunakan sewenang-wenangnya, sehingga perkara yang berada dalam ruang khilaf para ulama pun dilabel sebagai bid'ah. Oleh itu janganlah terlalu bermudah-mudah dan terlalu ketat dalam berhadapan dengan isu bid'ah. Maka kesimpulan yang akhir ini, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, janganlah terlalu mudah pula, ya. Ini bid'ah, ini tak boleh, ini bid'ah, ini tak boleh, ini bid'ah, semua bid'ah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, neraca bid'ah juga diukur melalui ilmu, ya. Kalau kita nak tahu sama ada benda itu bid'ah ataupun tidak, kena ada ilmu, baru kita tahu. Bukan sewenang-wenangnya kita tak, iya ke, tak pernah dengar pun tentang bid'ah kot. Tak boleh sewenang-wenang kita kata ini bid'ah. Kerana nak menentukan sama ada sesuatu itu bid'ah ataupun tidak pun harus bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada hadis yang kita pelajari tadi, saya simpulkan bahawa setiap ibadah kita mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan mestilah dengan cara yang benar, barulah ia tidak tertolak. Kalaulah ia dilakukan dengan ikhlas tetapi cara yang salah, ia tetap tertolak. Dan sekalipun dia benar tapi dia tidak ikhlas, ia juga tertolak. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, untuk dapat gabungan kedua-dua tersebut, ikhlas pun ada, benar pun ada, tidak lain dan tidak bukan hanya ilmu
daripada Al-Quran, daripada sunnah, daripada kalam para ulama yang akan membawa kita kepada jalan tersebut. Maka teruskanlah menuntut ilmu, teruslah belajar, teruslah berkorban ya masa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan mohon maafan daripada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.